Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran terus daripada Sungai Merak. Okay. Pagi ini seperti biasa, saya suka berada di luar. Depan ni ada hutan yang kecil, so agak nyaman ya. Saya telah menjawab satu status pagi tadi, tapi saya nak kupas sedikit ya. Mungkin dengan bercakap ni dia lebih jelas. Um, Sama ada kajian saya ni kuanti, sama ada kajian saya ni kuali, sama kajian saya ni mix method. Satu lagi yang orang jarang sebut, adakah kajian saya nanti multi moods, okey, ataupun multi methods, okey. Jadi kita katakan ada empat pembahagiannya, sama ada kuali, sama ada kuanti, mix method, okey, ataupun multi method. Saya tak pastilah kat mana benda ni dibincangkan. Sebabnya saya membaca dan memahaminya dan kita berkongsi. Jangan tanya saya kat mana rujukan doktor, kat mana rujukan. Alah, saya tak tahu nak letak rujukan kat mana, semuanya kat kepala saya kan. Okey. Kajian yang data utamanya kuali, seperti interview, seperti foto, seperti observation, adalah purely kajian kualitatif, no doubt about it. Okey, tambah pula kita mengupas dan mentafsirkannya secara interpretif. Okey, kejap berbunyi pula benda ni. Saya nak slowkan komputer saya. Okey, ada notification dah tu. Kajian yang berbentuk data kualitatif, okey, tentulah melibatkan foto, audio, video, melibatkan interview, transkrip, dokumen yang kita interpret menggunakan coding secara didaktif, dan sebahagian besar secara induktif. Kadang-kadang ada induktif juga, ada elemen-elemen yang kita dah tentukan lebih awal, dan sebahagian besarnya induktif adalah kajian kualitatif, no doubt about it. Kajian kedua, kita menggunakan data kuantitatif, kita buat survey. Okey, kalau yang pure sains tak payah cerita lah. Mereka masuk makmal, mereka buat kajian, cocok tikus, menggunakan dos-dos yang berbeza, menggunakan let's say concentration yang berbeza, dan mereka tengok hasilnya dan mereka mengukur secara kuantitatif, dan mereka buat graf, mereka buat carta, dan mereka tafsirkan apa yang mereka perolehi, signifikan ke tak signifikan ke. Itu adalah definitely kajian kuantitatif, termasuk yang survey tadi yang datanya dianalisis secara statistik. Okey. Ada kajian yang kita buat dia, okey, kita buat kuali, interview, lepas tu kita tafsirkan dia, kita buat kuanti, lepas tu kita buat analisis, kita tafsirkan dia, lepas tu kita buat kesimpulan. Okey, maknanya kuanti, kuali, maybe kita ada dua kumpulan. Satu kumpulan buat kajian pasal kuanti, lepas tu kita pula buat kajian pasal kuali. Dua grup yang berasingan dapat data yang berasingan, kita pun tafsirkan dapatan kuali kita, dan kumpulan satu lagi tu mentafsirkan dapatan kuanti dia. Lepas tu dalam kesimpulan kita joinkan kesimpulan lah, buat satu kesimpulan. Okey, tapi bukan kita interpret, kita buat kesimpulan saja yang ringkas. Maka itu adalah kajian multi method. Okey, multi tu maknanya lebih dua lah. Macam kita buat single case, kita tak kata single case, kita katakan case saja. Tapi kalau kita buat multi cases, maknanya 2, 3 atau 4. Jadi multi method. Kenapa? Kerana dapatan itu tidak diintegrate dan ditafsirkan bersama, hanya kesimpulan sajalah kita buat. Maybe kita buat kesimpulan tu berasingan. Okey, itu kajian yang ketiga, multi method. Saya tak tahu kenapa multi method ni tak popular, dan jarang pula orang sebut multi method kan. Multi mode ada. Okey, multi mode tu maknanya dia buat satu persembahan presentation yang menggunakan berbagai mode. Okey, menggunakan audio, visual sebagainya, tu multi mode ya. Itu dalam kajian. Tapi pendekatan kajian yang multi method ini jarang pula saya dengar. Dan yang keempat adalah kajian yang berkaitan dengan kualitatif. Okey, dapatan kualitatif ini
Contohlah dia buat model, dia buat cuba menginterview pakar-pakar, mengeluarkan faktor-faktor. Jadi dia dah terdapat faktor atau tema-tema. Maka tema-tema tu dijadikan questionnaire, soal selidik, lepas tu dibuat survey. Maka dikaji secara kuantitatif. Yang ni tadi mendapatkan faktor-faktor, dah lengkap ya. Dah lengkap kajian tu, dah faktor. Secara kualitatif dibuat pula survey dan dijalankan survey, dapat dapatan kuantitatif dan boleh pula digeneralisasikan dapatan tu, dan dapatan itu dibincangkan bersama secara integrate. Dapatan itu dibincangkan bersama, diintegrasikan bersama seperti satu dapatan yang bersepadu. Kalau kita buat kuanti dulu, lepas tu buat kuali, ataupun kita buat kuali, kuanti, tak ada masalah ya. Tapi namanya sequential mixed method. Lepas satu, kita buat satu lah. Mana sequential, maybe sequential exploratory mixed method, ataupun sequential explanatory mixed method. Jadi ada nama-nama yang kita kena faham lah. Kenapa nama exploratory, kenapa yang explanatory, tak penting. Yang penting ia adalah mixed method. Kita buat kajian kuanti, kita buat survey, kita edarkan survey, kita dapati ada daripada 10 faktor kita tanya, ada 4 faktor yang menyebabkan orang tidak mematuhi PKP. Jadi kita nak tahu kenapa 4 faktor ni orang tak patuhi. Okey, jadi untuk mengetahui secara dalam, sebab dalam survey kita tak boleh tahu secara dalam, kita harus tahu secara surface saja. Jadi untuk mengetahui secara mendalam, kita buatlah interview. Lepas tu kita integratekan jawapan tadi dalam satu kupasan bersama untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang lebih komprehensif. Maka itu dapatan mixed method namanya. Jadi sekitar 4 secara umumnya. Pertama, purely kuali. Okey, walaupun kita buat kajian kuali, tetapi kita mentafsirkan untuk mendapat pemahaman secara lebih komprehensif, kita menggunakan elemen-elemen kuantitatif. Okey, tetapi untuk mentafsirkan dapatan kuali ini dan dia berbentuk deskriptif, maka dia masih lagi bentuk kajian kualitatif. Kita buat interview. Okey, daripada interview tu kita keluarkan elemen-elemen yang utama daripada interview. Lepas tu kita buat dalam bentuk questionnaire daripada interview. Lepas tu questionnaire tu pula kita bagi semula kepada expert, katakan 10 orang, 10 orang saja. Okey, untuk mendapat konsensus daripada tafsiran interview. Okey, jadi itu adalah kajian, contohnya Farzi-Delphi method, FDM. Maka dia masih lagi berkiblat kepada kualitatif, bukan kuantitatif atau bukan mixed method. Okeylah. Jadi kita kena faham. Saya mengetahui pelajar dia susah nak faham kerana dia mungkin baru berjumpa dengan perkara yang dia nak buat kajian saja. Tapi maybe dia tak nampak the overview. Okey, itu pendapat saya. Jangan tanya saya rujuk kat mana. Okey, saya pernah baca lah buku tapi susah nak sebut kat mana. Kecuali saya duduk depan komputer cari kalau jumpa. Tapi itu pemahamannya. Kalau anda tak jumpa pun tak ada masalah. Okey, contohnya dapatkan kajian yang berkaitan dengan apa yang kita buat. Okey, kemudian dia menyebut elemen kuali tak dikupas secara langsung, kita ambil itu sebagai sadaran. Okey ya. So pemahaman tu penting. Justifikasi tu penting. Nanti dalam Bible, dalam proposal defense, orang tanya kita jawab. Okey, tapi kalau paradigmnya kalau kita buat kualitatif, paradigmnya adalah interpretif. Kalau kita buat purely kuantitatif, walaupun ada elemen-elemen kuali, memanglah kita nak kupas kena kuali lah. Okey, tapi kupasan tu datang daripada data kuanti, maka dia berbentuk kuanti positivis. Okey, tapi kalau mixed method yang saya sebutkan tadi, okey, maka dia adalah paradigm pragmatism. Okey, semoga anda dapat memahaminya. Jangan pening-pening kepala. Ini kuanti kuali ni kita confuse kan, mixed method ke tidak ke? So harap penjelasan ni dapat memberikan anda sedikit pemahaman untuk merationalizekan apa yang anda buat. Okey, untuk itu selamat berpuasa 1 Ramadan hari ini. Okey, ada orang cemburu dengan spek hitam saya. Ada rahsia sebenarnya spek hitam ni ya. Jangan kau tak tahu. Okey, dan saya tak nampak nak tunjuk bulu-bulu ke atas ni. Okey, kejap oh tak,
saya dah habis dah. Ni saya menggunakan satu stand yang saya beli dengan Shopee hanya untuk membuat video begini saja ya, tak ada apa-apa jurus solek pun tak ada, sendiri cakap macam orang gila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, bye bye.